Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari kumpulan 5 mengambil topik solat jamak qasar. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan mengenai ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nur Syahira. Yang kedua, Raihana. Yang ketiga, Amanda. Yang keempat, saya iaitu Farah, Bahia. Dan yang kelima adalah Dayana Batrisha. So, pada hari ini, saya ingin menerangkan serba sedikit mengenai solat jamak qasar. Solat jamak qasar adalah gabungan dua rusah kemudahan. Yang rusah bermaksud kemudahan yang diberikan kepada umat Islam ketika bermusafir. Seorang musafir boleh memendekkan bilangan rakaat solatnya dan menggabungkan dua waktu solat pada masa yang sama. Selain itu, istilah qasar merujuk kepada pengurangan bilangan rakaat. Dalam solat fardu dari 4 rakaat. Solat fardu yang ada 4 rakaat, kita boleh pendekkan dia jadi 2 rakaat. Contohnya solat zuhur, asar dan isyak. Yang kedua, saya ingin menerangkan mengenai syarat solat jamak, solat takdim. Takdim adalah solat yang awal waktu seperti zuhur selepas asar. Maksudnya kita akan solat takdimnya zuhur dulu, baru asar. Yang kedua, niat jamak boleh dilakukan pada permulaan takbiratul ihram atau di tengah-tengah solat, selama mana ia sebelum memberi salam. Yang ketiga, berturut-turut antara solat pertama dan kedua. Tiada satu daripada mereka boleh dipisahkan oleh pekerjaan atau aktiviti lain. Yang keempat, berkekalan musafirnya. So, kalau korang jalan-jalan jauh, korang kena kekalkan jalan jauh. Kalau korang patah balik pun korang boleh solat jamak. Dan kalau nak dekat-dekat rumah tu, korang tak boleh. Okay. Tetapi, tidak diperlukan sehingga solat selesai. Next, syarat solat jamak, solat akhir. Ketika masuk waktu solat pertama, berusaha untuk mentakhirkan solat pertama pada waktu kedua. Sehingga kedua-dua solat selesai, dia berkekalan dalam perjalanannya. Syarat solat qasar. Yang pertama, musafir hendaklah tidak bertujuan maksiat. Tak boleh ada niat dalam diri nak jalan-jalan tu adalah mempunyai niat maksiat, nak buat maksiat. Yang kedua, perjalanannya hendaklah tidak kurang daripada 2 marhalah. Yang ketiga, solat zuhur, asar dan isyak sahaja yang perlu dilakukan secara tunai. Yang keempat, hendaklah diniatkan qasar dalam takbiratul ihram. Contoh, lafaz niat bagi solat zuhur. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar tunai kerana Allah Ta'ala. Yang kelima, tidak boleh berimam dengan orang yang bersolat tamam. Tamam bermaksud sempurna. Maksudnya solat jamak ni dia tak boleh nak jemaah dengan orang yang solat yang betul-betul rakaat yang betul. Yang keenam, tentukan lokasi. Qasar tidak boleh dilakukan jika destinasi tidak jelas. Yang ketujuh, berkekalan perjalanan sehingga sempurna solat. Yang ke-8, dia tahu bahawa orang musafir itu harus mengerjakan solat qasar. Tempoh bagi solat jamak. Solat jamak dan qasar adalah 3 hari 3 malam sahaja. Tidak termasuk hari datang dan hari pulang. Tetapi, jika seseorang berniat tinggal di suatu tempat selama 4 hari atau lebih, maka tidak boleh qasar dan jamak ketika sampai di tempat itu kerana sudah dikira bermukim. Maksudnya kat sini, kita hanya boleh solat jamak 3 hari 3 malam kalau kita tetap kat situ sahaja. Tapi bila lebih daripada itu, korang dah tak boleh dah tak boleh nak solat jamak sebab kita dah dikira duduk di situ. Perbezaan solat jamak dan qasar. Qasar dibolehkan pada musafir yang panjang. Melakukan qasar adalah lebih afdal. Tidak boleh melaksanakan solat asar di belakang orang yang bersolat tamam. Wajib niat qasar ketika takbiratul ihram. Solat jamak, pendapat yang bolehkan musafir yang tidak mencapai 2 marhalah. Pendapat meninggalkan jamak adalah lebih afdal. Boleh dilakukan di belakang orang yang tidak melakukan solat jamak. Niat jamak boleh dilakukan selepas takbiratul ihram. Saya rasa itu saja untuk solat jamak dan qasar ni. Kalau ada apa pertanyaan lagi, tanyalah kita orang lagi. Okay, bye. Thank you. Sekian saja dari saya pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat tinggal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Aminuddin. Nombor matrik 06 DSK 23 F1094. Saya akan menerangkan tentang cara mengerjakan solat jamak takhir, maghrib dan isyak. Setelah masuk waktu maghrib dan ketika itu kita sudah berada dalam perjalanan bermusafir, maka berniatlah kita untuk mengerjakan solat fardu maghrib di waktu isyak nanti. Niatnya lebih kurang begini. Sahaja aku mengerjakan solat fardu maghrib jamak takhir di waktu isyak nanti. Niat ini adalah syarat untuk jamak takhir. Jika tidak diniatkan dalam waktu maghrib, jamak tersebut tidak sah.
Maksudnya, jika terpeniai, kita tidak boleh buat jamak takhir tetapi mesti qada solat maghrib dahulu. Apabila masuk waktu isyak, bersedialah untuk solat, mulakan dengan solat fardu isyak dahulu. Dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat, ucapkanlah lafaz niatnya. Usalli fardu isya'i qasran rak'ataini jama'ah takrin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak, qasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz sebentar tadi. Kerjakanlah solat fardu isya tersebut sebanyak 2 rakaat dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain. Rukuk dan sujud. Lakukan rukuk dan sujud 2 kali dengan tumak ninah. Rakaat kedua, ulangi bacaan dan gerakan seperti rakaat pertama. Tahiyat akhir dan salam. Duduk untuk tahiyat akhir setelah rakaat kedua dan akhiri solat dengan salam. Selesai sahaja salam, teruslah bangun berdiri untuk salat fardu maghrib tanpa membaca witir, doa atau solat sunat. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat. Usalli fardu maghribi salasa rak'ataini jam'a takrin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Kerjakanlah solat fardu maghrib tersebut sebanyak 3 rakaat tiada qasar untuk maghrib dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah yang lain. Rukuk dan sujud. Lakukan rukuk dan sujud 2 kali dengan tumak ninah. Rakaat kedua, ulangi bacaan dan gerakan seperti rakaat pertama. Jika melakukan jamak takdim, solat kedua harus segera dilakukan dengan niat jamak setelah solat pertama. Manakala untuk jamak takhir, niatkan untuk menangguh solat waktu pertama ke dalam waktu solat kedua. Tahiyat akhir dan salam. Duduk untuk tahiyat akhir setelah rakaat kedua dan akhiri solat dengan salam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.